Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim, dan pada siri kali ini kita telah tiba pada riwayat 5782. Dan dalam riwayat 5782 kita masih lagi membicarakan berkenaan tentang ta'un. Dan antara ta'un yang berlaku pada zaman sahabat adalah pada zaman Umar bin Khattab, yang mana berlaku di tempat yang bernama Amwas yang terletak di Syam, yang telah membunuh puluhan ribu orang, termasuklah sahabat-sahabat yang terkemuka seperti Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu taala anhu. 5782 baca sanad dia. Daripada sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, an Umar bin Al-Khattab, sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kharaja ila Syam, telah keluar menuju ke Syam, hatta idza kana bisaragh, sehinggalah apabila beliau tiba di tempat yang bernama Saraq. Tempat yang bernama Saraq. Pada baris yang kedua, Imam Nawawi mencatat, wahya qaryatun fi tarafi Syam mimma yalil Hijaz. Ianya adalah kampung ataupun tempat yang paling hujung Syam, yang mana terletak bersebelahan dengan Hijaz. Maka bila tinggalkan Hijaz, antara qaryah, antara perkampungan yang mula-mulai ditemui adalah Saraq. Berarti Umar bin Khattab telah sampai ke pinggir Syam. Laqiyahu ahlul ajnad, maka telah menemui Umar bin Khattab ahlul ajnad, ketua ajnad. Dalam riwayat ini digunakan perkataan ahlun. Dalam riwayat yang lain pada baris yang kedua, umaraul ajnad. Maka ketua-ketua ajnad telah menemui Umar bin Khattab. Apakah itu ajnad? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, jundun selalunya tentera. Cuma ni ajnad di sini bermaksud iaitu negeri-negeri yang ada di dalam Syam. Berapakah jumlah negeri yang berada dalam Syam? Ianya adalah Palestin, Urdun, Urdun zaman kita Jordan, Dimashq zaman kita adalah Syria, Hims dan juga Kinisrin. Maka ketua ajnad telah datang menemui Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Berarti ketua wakil Umar bin Khattab di Syam menemui Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka siapakah ketua ajnad? Beliau adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu wa ashabuhu, para sahabatnya. Fa akhbaruh, maka mereka memaklumkan kepada Umar, annal waba'a qad waqa'a bisyam, sesungguhnya wabak dan taun sedang melanda di bumi Syam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu telah berkata, maka Umar bin Khattab pun berkata, ud'u liyal muhajirin al-awwalin, panggillah untukku golongan orang-orang yang berhijrah yang awal. Al-muhajirin al-awwalin, orang-orang berhijrah yang awal. Maka siapakah yang dimaksudkan dengan al-muhajirin al-awwalin? Pada baris yang ke-5, pada baris yang ke-6, Imam Nawawi punya pandangan, man sallal qiblatain, mereka ini adalah orang yang sempat salat ke arah dua kiblat, ke arah Baitul Maqdis dan juga ke arah Masjidil Haram. Maka Umar bin Khattab berkata, panggil untukku golongan muhajirin yang awal-awal masuk Islam. Abdullah bin Abbas berkata, fada'utuhum, aku telah memanggil mereka, fastasyarahum, maka Umar bin Khattab meminta pendapat mereka, wa akhbarahum, dan mereka memberitahu, wa akhbarahum, dan Umar bin Khattab memberitahu mereka, annal waba'a waqa' bisyam, bahawa sesungguhnya wabak, taun telah merebak di Syam.
Fakhtalafu, maka mereka berbeza pendapat. Sebahagian daripada mereka berkata, qad kharajta li amrin, kamu telah keluar untuk sesuatu urusan. Wala nara, dan kami tidak berpandangan, antarji'a anhu, kecuali Tuan hendaklah pulang daripada urusan tersebut. Maksudnya jangan pergi ke Syam, pulang ke Madinah. Allahumma salli. Wa qala ba'duhum, sebahagian daripada para muhajirin yang awal berkata, ma'aka baqiyatun nas, bersama dengan Tuan adanya jumlah manusia yang ramai dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala nara, dan tidaklah kami berpandangan antuqdimahum ala hadzal waba, untuk Tuan maju untuk Tuan maju ke arah wabak ini. Maka ada yang mengatakan jangan maju, dan ada yang mengatakan pada waktu itu teruskan. Wala nara an tarji'a anhu ay an zalikal amr. Maksudnya dia suruh, pandangan pertama dia suruh Umar bin Khattab maju. Jangan patah balik daripada keputusan yang telah dibuat hanya kerana wabak. Pandangan yang kedua kata jangan maju kerana ada membawa bersama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berbeza pendapat. Maka Umar bin Khattab telah meminta kepada Abdullah bin Abbas, ud'u liyal ansar, panggillah untukku golongan Ansar. Abdullah bin Abbas berkata, maka aku telah memanggil mereka. Fastasyarahum, Umar bin Khattab meminta pandangan mereka. Fasalaku, dan mereka juga memilih jalan seperti orang muhajirin, dan mereka juga berbeza pendapat seperti orang muhajirin. Faqala, maka Umar bin Khattab berkata, irtafi'u anni, beridalah kamu daripadaku. Kemudian Umar bin Khattab berkata, ud'u li, panggillah untukku, man kana hauna, siapa yang ada di sini, min masyakhati Quraisyin, daripada pemimpin-pemimpin Quraisy, daripada orang-orang tua Quraisy, daripada kalangan mereka yang berhijrah sebelum pembukaan kota Mekah. Min muhajiratil fatah, iaitu sebelum pembukaan kota Mekah mereka dah berhijrah. Fada'utuhum, Abdullah bin Abbas panggil orang-orang lama Quraisy, panggil pemimpin-pemimpin Quraisy. Falam yakhtalif alaihi rajulan, maka tidaklah berbeza pendapat daripada kalangan masyikhati Quraisy, walaupun dua orang, mereka tak berbeza pendapat. Maka apakah pendapat mereka? Mereka berkata, nara, kami berpandangan, antarji'a bin nas, hendaklah Amirul Mukminin pulang membawa orang ramai, wala tuqdimahum, dan janganlah Amirul Mukminin maju ala hadzal waba, menuju kepada wabak dan taun ini. Fanada Umar fin nas, maka Umar bin Khattab telah memberi makluman kepada orang yang bersama dengan dia. Inni musbihun, sesungguhnya aku telah menetapkan, ala zahrin, untuk pulang. Zahrin bermaksud belakang. Maksudnya beliau telah menetapkan untuk pulang. Fa asbihu alaih, maka hendaklah kamu tetap di atas keputusan tersebut. Maka ketua Ajnad, iaitu ketua yang berada di Syam, Abu Ubaidah bin Jarrah telah berkata, afiraram min qadarillah, adakah Amirul Mukminin nak lari daripada takdir Allah? Kenapa nak balik? Kenapa tak terus pergi dia ke tempat wabak? Adakah Amirul Mukminin nak lari daripada takdir Allah? Ini pun kita banyak dengar ketika mana zaman-zaman sebelum ini. Maksudnya apabila seseorang itu dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pilih untuk selamatkan dirinya daripada wabak, maka ada orang yang bertanya, afiraram min qadarillah, adakah nak lari daripada takdir Allah? Maka Umar bin Khattab kena isu yang sama. Umar bin Khattab ditanya oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, adakah beliau nak lari daripada takdir Allah? Maka Umar bin Khattab pun menjawab, lau ghairuka qalaha ya Aba Abd Ubaidillah, kalaulah sekiranya selain daripada kamu yang berkata ini wahai Abu Ubaidah, maka beliau akan berikan hukuman. Namun kerana yang bertanya adalah Abu Ubaidah, wa kana Umaru yakrahu khilafah, dan Umar bin Khattab tidak suka untuk menentang ataupun berbeza pendapat dengan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Maka apabila Abu Ubaidah bin Jarrah persoalkan, kenapa nak balik? Kenapa tak teruskan perjalanan ke Syam walaupun di situ ada wabak? Adakah nak lari daripada takdir Allah? Maka Umar bin Khattab pun menjawab, na'am, ya. Yafirru min qadarillah, nafirru. Kami lari daripada takdir Allah ila qadarillah, menuju kepada takdir Allah. Kami lari daripada takdir Allah menuju kepada takdir Allah. Maka Umar bin Khattab berikan contoh
untuk memahamkan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah dan semua orang yang pada waktu itu beranggapan bahawa kalaulah tidak menyelamatkan diri, maka seolah-olah itu adalah takdir Allah. Maka Umar bin Khattab beri pandangan ara'aita. Ara'aita maksudnya adalah akhbirni. Maklumkanlah daku. Lau kanat laka ibilun. Sekiranya kamu mempunyai unta, wahai Abu Ubaidah. Fahabatat wadiya. Maka kamu pun telah berada di sebuah lembah. Lahu udwatan. Lembah tersebut mempunyai dua penjuru. Ada dua penjuru lembah. Satu penjuru lembah hasibah. Ianya adalah penuh dengan kehijauan. Ada rumput, ada kehijauan. Wal ukhra, penjuru yang kedua lembah adalah jadbah. Jadbah bermaksud adalah kering kontang, tandus. Maka Umar bin Khattab bertanya, alaysa in ra'aital khasibah ra'aitaha biqadarillah wa in ra'aital jadibah ra'aitaha biqadarillah. Maka Umar bin Khattab bertanya, maka sekiranya tak ada. Maka sekiranya kamu membawa unta kamu meragut al-khasibah ke tempat yang penuh dengan kehijauan, maka sebenarnya kamu membawa unta kamu meragut dengan takdir Allah. Dan sekiranya jika kamu membawa unta kamu meragut di tempat yang kering kontang, maka kamu juga membawa dia meragut dengan qada Allah. Kedua-duanya adalah takdir Allah. Qala, maka berkata perawi, maka telah datang sahabat Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, wa kana mutaghayyibah, dan beliau pada awalnya tidak hadir fi ba'dhi hajatih, menguruskan sebahagian keperluannya. Maka beliau berkata, sesungguhnya aku ada sesuatu daripada perkara ini, daripada ilmu. Aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, idza sami'tum bih, apabila kamu mendengar berkenaan tentang wabak bi ardin, pada sesuatu tempat, fala taqdamu alaihi, maka janganlah maju menuju ke tempat tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin, dan apabila wabak tersebut datang ke sebuah tempat, wa antum biha, sedangkan kamu berada di tempat tersebut, fala takhruju, maka janganlah kamu keluar, firaran minhu, bertujuan untuk melarikan diri daripadanya. Qala fahamidallah, maka Umar bin Khattab telah memuji Allah. Thumma sarafa, kemudian Umar bin Khattab telah beredar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Terus baca riwayat 5783. Terus maka Umar bin Khattab bertanya kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, bila Abu Ubaidah bin Jarrah pertikaikan, kenapa nak pulang ke Madinah? Kenapa tidak teruskan perjalanan ke Syam? Adakah kerana nak lari daripada takdir Allah? Maka Umar bin Khattab menjawab, ara'aita, maklumkanlah daku. Lau anna ara'aita bermaksud akhbirni. Ini adalah salah satu cara gaya percakapan orang Arab. Ara'aita ay akhbirni, maklumkanlah daku. Lau annahu, sekiranya orang tersebut ra'al jadabah, dia membawa unta dia meragut dekat tempat yang tandus. Wa tarakal khasbah, dan dia meninggalkan tempat yang hijau. Ada tempat yang hijau, maka dia tak pergi. Dia pergi ke tempat yang tandus kerana dia kata itu takdir Allah. Padahal tempat yang hijau sebelah, tapi dia tak nak kerana dia kata itu adalah takdir Allah. Dia sampai ke tempat yang tandus dulu. Maka Umar bin Khattab bertanya, akunta mu'ajjizah, adakah kamu akan anggap orang tersebut sebagai lemah, sebagai gagal? Sebab tempat yang tempat yang ada rumput untuk unta, maka dekat lembah yang sama, cuma dekat tempat yang berbeza. Tapi dia kata tak, ini adalah takdir Allah. Kat mana saya berada, maka inilah takdir Allah. Dan ini yang kadang-kala kita lihat daripada penjelasan Umar bin Khattab. Kita terlalu kadang-kala semuanya takdir Allah. Takdir Allah, tanpa usaha. Dan itulah bukan maksud tawakal yang sebenar. Bila seorang sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku mempunyai seekor unta. A'aqiluha, adakah patut aku mengikat unta tersebut ataupun aku biarkan sahaja kerana berserah kepada Allah? Maka Nabi SAW bersabda, i'qilha wa tawakkal. Ikat, ikhtiar, usaha, dan barulah berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang lebih tinggi tawakal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka kadangkala umat Islam, maka dia pada waktu itu menyerahkan semuanya kepada takdir Allah tanpa ada usaha, tanpa ada usaha yang sebenarnya. Maka sebab itu Umar bin Khattab membidas cara Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu, Allah redha dengan mereka semua. Maka berkata Abu Ubaidah, "Na'am ya." Maka berkata Umar, "Fasir idzan." Maka berjalanlah jika begitu. Fasara, maka Umar bin Khattab telah berjalan menuju ke Madinah. Faqala, maka beliau pun berkata, "Hadzal mahal." Inilah tempat dia. Atau qala hadzal manzil. Inilah tempatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terus riwayat 5784 kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala wa hadatsani wa Abu Tahir wa Harmalah bin Yahya qala akhbarana Ibn Wahb qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab bi hadzal isnad ghaira annahu qala inna Abdullah ibn al-Harith haddatsahu wa lam yakul Abdullah ibn Abdillah. Riwayat 5785 masih lagi berkenaan tentang kisah Umar bin Khattab dengan Abu Ubaidah bin Jarrah, yang mana riwayat ini pun lebih kurang sama. Maka Umar bin Khattab telah diberitahu oleh Abdurrahman bin Auf, jika ada wabak maka jangan pergi ke tempat wabak. Jika telah sampai ke tempat yang ada wabak maka jangan keluar daripada tempat wabak tersebut, supaya nak mengelakkan agar tidak tersebarnya wabak tersebut. 5785. Wa bi ilaihi qala wa hadatsanahu Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malik an Ibn Shihab an Abdullah bin Amir bin Rabi'ah anna Umar radhiyallahu ta'ala anhuma kharaja ila Syam falamma jaa sara balaghahu anna al-waba'a waqa'a bi-Syam fa akhbarahu Abdurrahman bin Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu faraja'a Umar min Sarah. 5000 riwayat seterusnya pun kita tidak terjemahkan. Wa an Ibn Shihab an Salim bin Abdullah anna Umar radhiyallahu anhuma innaman sarafa bin nasi an hadits Abdurrahman bin Auf. Maka Imam Muslim menukilkan daripada kata-kata Abdullah bin Umar bahawa sesungguhnya Umar bin Khattab meninggalkan Sarah disebabkan hadis Abdurrahman bin Auf, adalah disebabkan hadis Abdurrahman bin Auf. Namun Imam Nawawi tak bersetuju dengan kata-kata tersebut. Imam Nawawi tak setuju. Sebab itu kita nampak pada baris yang kedua, muka surat sebelum ni, 2, 4, 6, 8. Pada baris yang ke-8, sababu ruju'i Umar ilal Madinatil Munawwarah. Kenapa Umar bin Khattab pulang? Adakah Umar bin Khattab pulang semata-mata kerana hadis Abdurrahman bin Auf, ataupun itu adalah pandangannya bila dia telah dengar mesyuarah daripada golongan Muhajirin yang awal, golongan Ansar, golongan Masyikhatu Quraisy? Maka bagaimana? Maka kata Imam Nawawi punya pandangan, Umar bin Khattab telah membuat keputusan untuk pulang adalah dengan pandangan yang beliau terima daripada Masyikhatu Quraisy. Itu adalah pada baris yang kedua daripada tajuk tadi, wan dhamma Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada baris yang pertama, baris ke-10 tadi, maka wa kana ruju'u Umar li rujhani tarafir ruju' likathratil qailina bih wa annahu ahwat. Maka Imam ni berpunya pandangan Umar bin Khattab pulang kerana itulah keputusan beliau. Sebelum Abdurrahman bin Auf punya hadis lagi, Umar bin Khattab telah buat keputusan untuk pulang. Walam yakun mujarrad taqlid limaslamatil fatah. Maka Umar bin Khattab telah buat keputusan untuk pulang daripada awal bila dia telah bermusyawarah. Maka baris yang kedua, 4, 5 daripada bawah, ta'wilu qawli Salim. Apakah maksud daripada ucapan Salim yang kita baru baca tadi? Maka wa amma qawlu Salim annahu innama raja'a li hadithi Abdurrahman. Maka kata-kata Salim yang menyebut Umar bin Khattab pulang kerana hadis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, fayahtamil annahu anna Saliman lam yablughu ma kana Umar azama alaihi min ar-ruju'. Bahawa Salim bin Abdullah bin Umar tidak tahu perkara sepenuhnya. Maka sebab itu beliau berpandangan begitu. Beliau tidak tahu, wayah tamil, dan berkemungkinan maksud kenyataan beliau adalah lam yarji' illa ba'da hadis Abdurrahman, bahawa Umar bin Khattab hanya pulang setelah daripada berlakunya peristiwa Abdurrahman bin Auf. Tapi beliau nak pulang
memang daripada awal beliau nak pulang. Maka ini pandangan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Seterusnya, maka dibawakan di sini tajuk yang banyak. La adwa, tiyarah, hamah, safar, naw'a, ghul, wala yuridu mumridun ala musihim. Maka di sini ada beberapa tajuk yang merupakan rangkuman daripada hadis yang bakal kita baca. Maka nanti dalam hadis kita akan belajar perkataan la adwa. La adwa bermaksud Nabi bersabda tidak ada penyakit yang berjangkit. Tak ada penyakit yang berjangkit. Bermaksud bukanlah pada waktu itu zaman kita langsung tak ada penyakit yang berjangkit. Maksud dia adalah semua tajuk-tajuk dan hadis-hadis ini kata para ulama adalah Islam nak menghapuskan kepercayaan karut masyarakat jahiliyah. Kepercayaan karut masyarakat jahiliyah adalah semua ni. Yang pertama, mereka percaya bahawa penyakit itu berjangkit semula jadi. Kita percaya bahawa penyakit hanya berjangkit dengan izin Allah. Kalaulah Allah tak izin, maka pada waktu itu dia takkan berjangkit. Dia bukanlah berjangkit dengan sendiri. Ianya berjangkit dengan izin Allah. Dan itulah maksud la adwa. Tidak ada penyakit yang berjangkit sendiri dalam kurungan kecuali dengan izin Allah. Namun di sini Imam Nawawi pada baris yang pertama membawa tajuk at-tawfiq bainar riwayatain. Bagaimana kita nak menggabungkan hadis yang Nabi bersabda penyakit tidak berjangkit dan hadis yang Nabi suruh berhati-hati daripada orang yang ada penyakit kusta. Firra minal majzum. Larilah, jauhkanlah diri kamu daripada Atiyah tolong Umi Terbalik tu dik, terbalik. Okay. Maka Nabi SAW menyebut untuk melarikan diri, menjauhkan diri daripada orang yang penyakit kusta. Maka bagaimana nak menggabungkan riwayat yang menyebut penyakit tidak berjangkit dan riwayat yang menyebut berhati-hati dan jauhkan diri daripada penyakit-penyakit yang tertentu kerana boleh berjangkit. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, pada baris yang kedua empat, kata Imam Nawawi, qala jumhurul ulama, majoriti para ulama berkata, yajibul jama', wajib untuk menggabungkan di antara kedua riwayat ini. Wahuma sahihan, kerana kedua-dua riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Maka wa tariqul jama', cara untuk menggabungkan riwayat ini adalah maksud daripada hadis la adwa, tidak ada penyakit yang berjangkit. Maksudnya adalah nafyu ma kanatil jahiliyah taz'umuh, penafian terhadap kepercayaan masyarakat jahiliyah, annal marada wal aha, bahawa sesungguhnya penyakit ta'di bi tab'iha, boleh berjangkit dengan semula jadi, bukannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa amma hadis, adapun hadis yang kita akan baca nanti, la yuridu mumridun ala musihim, janganlah pemilik unta yang sakit membawa untanya dekat kepada pemilik yang sihat, kepada unta yang sihat. Fa arsyada, maka Nabi SAW memberi bimbingan ila mujanabati ma yahsulud darar, untuk menjauhkan diri daripada perkara yang boleh mendatangkan mudarat fil adah, pada kebiasaannya. Dan sebenarnya perkara itu pun berlaku bifi'lillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fanafyun, maka penafian bahawa penyakit tidak berjangkit adalah maksud penafian tersebut penyakit tidak berjangkit dengan sendiri. Semuanya adalah dengan izin Allah. Walam yanfi husul ad-darar, bukanlah penafian bahawa langsung tidak ada mudarat jika Allah izinkan. Bukan maksud penafian begitu. Wa arsyada fi tsani, dan pada hadis yang kedua Nabi memberikan bimbingan ilal ihtiras, untuk menjauhkan diri daripada perkara yang boleh mendatangkan mudarat dengan izin Allah. Kerana itu ikhtiar kita. Walaupun kita kata tak apalah, Allah yang tentukan segalanya, saya redha. Maka sebenarnya Islam mengajar untuk berhati-hati, tinggalkan perkara yang boleh mendatangkan mudarat. Jelas ke jelas? Maka itu maksud adwa. Apa terjemahnya? La adwa, tidak ada penyakit yang berjangkit dengan sendiri kecuali dengan izin Allah. Wala tiyarah. Apakah maksud tiyarah? Maka tiyarah ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada dua muka surat selepas itu. Dua muka surat.
dua muka surat selepas itu. Pada baris yang kedua, 4, 6, 8, 9 daripada bawah. At-tatayyur. Jumpa tak? Maka at-tatayyur ataupun at-tiyarah maksudnya adalah ramalan ataupun sesuatu petanda. Dia umum. At-tatayyur dengan tiarah maksudnya adalah ramalan dan sesuatu petanda. Itu adalah maksud dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu dua baris selepas itu la tiyarah. Wa fi hadithin akhar at-tiyaratu syirkun, bahawa mempercayai ramalan dan juga petanda boleh membawa kepada syirik. Apakah maksud dia? Maka tiarah ini bermaksud i'tiqad, kepercayaan, annaha tanfa', bahawa ada yang boleh mendatangkan manfaat ataupun ada benda yang boleh mendatangkan mudarat apabila dilakukan sesuatu. Maksudnya bila dilakukan sesuatu, maka boleh datang manfaat dan mudarat. Maka tiarah ini maksudnya adalah mempercayai ramalan dan petanda secara umum, baik ataupun buruk. Sebab itu diterangkan pada baris bawah tersebut, pada dua baris selepas itu. Wa tiyarah la takunu illa fima yasu. Kebiasaannya tiarah digunakan untuk ramalan buruk, untuk petanda buruk. Wa qad yusta'malu majazan fi surur. Sebenarnya boleh juga untuk digunakan bagi ramalan dan petanda baik. Dia bertentangan dengan fa'al. Fa'al juga asalnya umum, baik dan buruk, ramalan dan petanda baik dan buruk. Namun kebiasaannya digunakan untuk baik. Maka itu at-tiyarah. At-tiyarah bermaksud Nabi SAW berpesan. Ini kepercayaan masyarakat Arab jahiliyah. Mereka sangat percaya kepada ramalan buruk dan petanda buruk. Maka Nabi bersabda, wala tiyarah. Tidak ada ramalan buruk, tidak ada petanda buruk. Semuanya berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wala hammah. Hammah adalah antara kepercayaan masyarakat Arab jahiliyah yang lain. Iaitu kalaulah mereka nampak burung hantu, mereka akan ada definisi takwilan yang tersendiri. Ada maksud sial, ada maksud malang bila nampak burung hantu. Maka Nabi bersabda, wala hammah. Tidak ada kepercayaan bahawa datangnya malang, malapetaka disebabkan burung hantu. Wala hammah. Tidak ada kepercayaan bahawa datangnya malang ataupun malapetaka disebabkan burung hantu. Kemudian yang seterusnya, wala safar. Apakah wala safar? Antara kepercayaan masyarakat Arab adanya sial pada bulan Safar. Maka Nabi bersabda, wala safar. Tidak ada kesialan pada bulan Safar. Wala naw'a. Wala naw'a ini apa? Naw'a ini ada pada baris yang kedua, 4, 6, 8 daripada bawah. Iaitu kepercayaan. Apakah kepercayaan? Bahawa tidak ada sebab turunnya hujan. Tidak ada turunnya hujan dengan sebab bulan bintang. Ada orang percaya, hujan ni turun sebab bintang tersebut bergerak ke sini, bulan tersebut begini. Maka tidak ada kepercayaan begitu. Semuanya berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi nafikan bahawa hujan turun disebabkan bulan dan bintang yang tertentu. Wala ghul. Apakah maksud ghul? Ghul adalah kepercayaan masyarakat Arab jahiliyah yang lain. Maka pada baris yang sama dengan naw'a tadi, wala ghul. Qala jumhurul ulama kanat al-arabu taz'am. Orang Arab yakin dan percaya annal ghailana fil falawat, bahawa syaitan, hantu yang terdapat di hutan belantara, wahiyya jinsun minasyaitan, iaitu sejenis syaitan, fatatara'a linnas, yang akan muncul untuk manusia, wa tataghawwal taghawwula, ay tatalawwan talawuna, yang boleh berubah warna, boleh berubah bentuk. Maka zaman kita hantu. Maka mereka percaya bahawa hantu-hantu ini ada maksud yang tertentu. Macam zaman kita. Sebab itu kita nampak, maka jin ataupun syaitan suka mengganggu manusia berdasarkan apa kita percaya. Maka kalaulah hantu dekat Eropah, konon-konon dia menjadi Dracula. Hantu dekat Afrika, dia jadi benda lain. Hantu dekat Malaysia, dia jadilah yang mana pucung dan sebagainya. Maka sebenarnya itu adalah jin dan syaitan. Itu adalah jin dan syaitan. Maka dia berbentuk dengan bentuk yang dia tahu manusia takut kepada dia. Manusia percaya kepada dia. Maka dia pun seronok, dia pun gembira dan sebagainya. Tapi hakikatnya itulah syaitan.
itulah jin yang berubah bentuk bertujuan untuk menakutkan manusia mengikut kepercayaan manusia. Maka Nabi bersabda, wala ghul, tidak ada kepercayaan berkenaan tentang syaitan dan hantu yang boleh berubah bentuk. Wala yuridu, dan tidak ada kepercayaan, wala yuridu, dan tidak patut dibawa mumridun, unta yang sakit, ala musihin, untuk bergaul dengan unta yang sihat. Nabi kata jangan. Maka ini pada waktu itu menegaskan apakah maksud la adwa. La adwa dan juga ini perlu digabungkan. Wala yurid, dan tidak perlu dibawa unta yang sakit ke kelompok unta yang sihat. Maka 5786 baca sanad dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, hina qala Rasulullah, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa, tidak ada penyakit yang boleh berjangkit dengan sendiri, wala safar, tidak ada kesialan pada bulan Safar, wala hammah, tidak ada kepercayaan datangnya malapetaka disebabkan burung hantu. Faqala a'rabiyun, maka seorang Arab Badui berkata, wahai utusan Allah, fama balul ibil, maka apakah sebab unta takunu fir ramal, yang berada di padang pasir, ka'annah dhiba, seolah-olah seperti rusa. Maka apakah maksud unta yang seperti rusa? Fin nasyati, dengan dengan semangat dia, wal quwwati, kuat dia, wassalamati minadda, dan selamat daripada penyakit. Unta tu kuat. Tiba-tiba fayaji'ul ba'irul ajrab, maka datanglah unta yang berkurap, fayadkhulu fiha, maka ia tinggal bersama dengan unta yang sihat tadi, fayujribuha, maka dia menjadikan berkurap unta yang sihat semuanya. Maka Nabi pun datangkan balik soalan, lalu kalaulah kamu berkata unta tersebut boleh merebakkan penyakit dengan sendiri, maka Nabi bertanya, faman a'dal awal, maka siapa yang memberi jangkitan kurap kepada unta yang mula-mula? Macam mana unta yang mula-mula dapat kurap? Semestinya adalah daripada kehendak Allah. Maka sebab itu Nabi nak betulkan persepsi bahawa tidak ada penyakit yang boleh berjangkit sendiri, semuanya berjangkit dengan izin Allah. 5787 dan 88, kedua hadis ini lebih kurang sama, maka kita tidak terjemahkan. Wa bihi qala hadatsana Muhammad bin Hatim wa Hasan al-Hulwani qala hadatsana Yaqub bin Ibrahim bin Sa'd qala hadatsana Abi an Salih an Ibn Shihab qala akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman wa ghairu anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala adwa wa la tiyara wa la safar wa la amma faqala Arabiyyun ya Rasulullah bimithli hadits Yunus 5788. Wa bihi qala hadatsani Abdullah bin Abdurrahman ad-Darimi qala akhbarana Abu al-Yaman an Syu'aib bin Az-Zuhri qala akhbarani Sinan bin Abi Sinan ad-Du'ali anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa faqama Arabiyyun fadhakara bimithli hadits Yunus wa Salih wa an Syu'aib bin Az-Zuhri qala hadatsani Sa'ib bin Yazid bin Ukhti Namir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wa la safar wa la hammah. 5789 kita akan sambung pada jam 11.30 insya-Allah. Pada jam 11.30. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah.